Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Aziz Riyadi. Hari ini saya nak berkongsikan kepada anda, khususnya kepada anak-anak muda, bagaimana anda boleh multiplekan anda punya aset ataupun anda improve anda punya investment dengan dua strategi. Saya nak kongsikan hari ini dua strategi, iaitu melalui property investment dan ESB financing. Untuk anda yang mungkin ada lebihan simpanan ataupun lebihan income, maknanya dari segi income, tolak expenses anda ada lebihan. Untuk anda yang mungkin langsung tak ada investment ataupun tak ada beli property lagi, so saya akan cerita daripada asas. Dan untuk anda yang mungkin dah beli satu property, mungkin satu property dan ada lebihan income lagi, anda boleh gunakan teknik ni untuk tambah lagi portfolio investment anda. So saya tunjukkan cara-cara dia. So saya kongsikan cara-cara ini, tapi cara ni bergantung kepada anda punya kekuatan kewangan. Tak semestinya semua orang boleh buat, cuma ini adalah sebagai satu konsep, satu idea. So kalau kepada anda yang mungkin income tak cukup lagi, mungkin anda boleh usaha untuk tambah income, sama ada melalui buat bisnes ataupun dengan tambah buat income part time atau apa-apa cara sekalipun. Cuma teknik ni apa yang saya dah buat sebelum ni dan alhamdulillah saya dah ada result, dan saya akan kongsikan kepada anda supaya anda boleh dapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan, insyaAllah. Dan khususnya saya punya follower, saya punya klien, saya punya financial coaching klien, supaya anda boleh nampak bagaimana anda boleh berpotensi untuk kumpul mungkin 3-4 juta portfolio dari segi aset. Ia boleh membantu anda untuk capai anda punya financial freedom. Okey, saya ingin kongsikan pertama sekali, untuk saya namakan ini adalah strategi financial freedom anak muda, sebab saya mulakan teknik ni sebenarnya pada umur dalam 26, 27, awal 26 27. So sekarang ni selepas 15 tahun saya alhamdulillah saya dapat dia punya result. Okey. Pertama sekali, property investment for financial freedom. Basically untuk yang tak pernah beli rumah lagi, saya nak kongsikan bagaimana anda boleh mulakan dengan beli rumah, iaitu mula rumah pertama. Anda boleh ada pilihan sama ada nak beli rumah lelong ataupun subsale ataupun under construction, terpulang kepada anda punya ilmu ataupun anda punya kepakaran atau pengetahuan. Jadi tiga benda ni yang saya dulu buat, sama ada lelong, subsale ataupun under construction. Dan benda ni sebenarnya ada pro and con, bergantung kepada anda punya target. So lelong ni sebenarnya anda boleh dapat below market value, sebab kadang-kadang rumah lelong ni sebabkan orang tak boleh bayar loan. Jadi bila orang tak boleh bayar loan, bank tarik dan bank lelong. Cuma anda kena bid anda kena bid. So kena pandai nak cari, dan tak senang nak dapat, sebab sekarang ni kebetulan pula sekarang ni ramai yang dah tahu pasal lelong. Jadi benda ni jadi macam open secret, jadi orang dah ramai orang nak masuk ke market lelong ni. Jadi harga kadang-kadang bila kita bid, harga sama macam market value. Tapi kalau katalah anda boleh dapat tempat tu sebagai tempat yang strategik untuk disewakan, so anda kena buat kira-kira. So nanti dekat ujung-ujung sikit nanti saya akan cerita macam mana nak buat kira-kira. Untuk rumah lelong ni pula anda perlu kena ada modal. Kenapa? Sebab kadang-kadang different daripada harga reserve price dengan harga kita bid tu. So kita kena bayar cash. Mula kita akan bayar sedikit 10% daripada harga reserve price. Lepas tu different tu, katakanlah ada harga, perbezaan harga yang kita bid tu, so itu yang kita kena tambah. Lepas tu pula keadaan rumah tak tentu. Ada yang mungkin baik, ada yang mungkin tak baik, ada yang mungkin dalam keadaan teruk, kena repair. Dan ada juga saya pernah tengok ada yang rumah keadaan memang sangat teruk, kena keluar modal banyak lah untuk repair. So sebab tu benda ni sebenarnya bergantung kepada anda nak masuk investment property ni macam mana. Saya cuma bagi tahu pilihan yang ada dan anda kena ready lah. Kelebihan dia pula, rumah dah ready. Rumah ready maksudnya kalau katakanlah you ada duit, you boleh repair dan dah cantik semua, tenant boleh masuk, lepas tu dah boleh dapat, dah boleh terus sewakan, kemudian boleh dapat cash flow yang cepat. Dan kalau pada saya, kalau saya tak biasa mungkin boleh engage dengan ejen lelong yang expert dan of course kena bayar sikit. Lelong ni pula ada beberapa strategi yang kita kena buat, dan anda kena buat homework lah, kena tengok tempat tu macam mana Kalau katalah anda minatkan tempat tu, kena pergi visit rumah tu macam mana, sama ada penghuni ke tidak, dan
tengok, kadang-kadang kena buat homework sikit, sama ada maintenance kena bayar ke atau bank bayar ke, macam mana ke. Semua benda tu ada dalam proses-proses nak beli rumah lelong lah. Anda boleh cari kat internet. Okey, yang kedua adalah subsale. Subsale ni sebenarnya kita beli daripada tangan orang. Maknanya beli orang jual, kita beli. So yang ni pun ada strategi juga kan. Biasanya kalau saya akan pilih orang yang mungkin dia desperate kan, dia desperate, dan sebab tu kita paling penting kita kena ada buying power lah. Bila kita ada buying power dan orang pula desperate, so kita boleh minta demand harga lebih rendah sikit, dan kita boleh mungkin kalau siapa yang ada buying power cash kan, mungkin boleh bagi cash. So kadang-kadang klien bila orang nak jual rumah ni desperate, dia dapat berapa yang dia nak pun jalan kan. Dan kebetulan pula sekarang ni market pun kadang-kadang banyak tengah slow sekarang ni kan. Kadang-kadang ada yang dulu mungkin beli rumah baru tak mampu nak bayar, so daripada kena lelong baik kena dijual. Dan benda ni kena tahulah cara nak negotiate kena ada skill nak negotiate. Dan boleh pakai agent kalau tak biasa. Dan saya pun sebenarnya kalau you tanya saya prefer pakai agent, sebab saya bukan agent hartanah. Saya sebenarnya financial consultant. So, saya sendiri sebagai financial consultant, saya engage dengan agent. Sebab agent rumah ni, agent hartanah ni, dia lebih tahu, dia lebih expert. Dan cuma dari segi study, dari segi market value, dari segi transaction semua, kita boleh cari lah, kita boleh survey. Dan ada cara-cara dia. Okay. Sama juga macam lelong, rumah ready untuk disewakan. Dan kalau kita boleh dapat bila market value, so mungkin kita boleh menggunakan modal yang sikit lah, sebab tak perlu top up banyak untuk buat loan. Cuma kadang-kadang biasanya memang you kena bayar upfront. Kena pula kalau rumah pertama tak apa, boleh dapat 90%. So kalau katalah rumah ketiga dan keempat, anda kena loan to value 70%, so anda kena keluar duit banyak lah. Okay? So yang ni saya fokus pada, saya assume ni adalah rumah pertama. Jadi untuk rumah pertama ni, pada saya, anda fokus kepada untuk investment kan. Kalau katalah untuk anda duduk pun, kalau yang bujang, mungkin you boleh duduk satu bilik, kalau katalah rumah tu ada 3 bilik, duduk satu bilik, 2 bilik lagi you boleh sewakan, supaya loan untuk bayar rumah tu boleh dikurangkan. Ataupun mungkin kalau anda boleh sewakan lebih tinggi daripada bayaran bulanan bank, anda boleh dapat duduk free kan. Okey. Modal untuk mulakan sedikit, sebab kadang-kadang kita boleh markup loan kan. Macam mana boleh markup loan? Sebab market value tinggi tapi kita dapat harga rumah rendah. So kita bila bank masuk, okey, boleh valuekan tinggi, so mungkin kita tak perlu modal pun, dan nasib baik kadang-kadang boleh dapat cashback. Okey. So bila cashback tu bolehlah gunakan duit-duit yang cashback tu untuk buat renovation ke, untuk buat additional touch up ke, ataupun everything lah kan. Ataupun you boleh gunakan modal untuk beli rumah lain. Okey. So satu lagi adalah undercon. Okey, undercon rumah baru. Jadi bila undercon ni kena tunggu untuk high rise untuk high rise kena tunggu 3 tahun, dan untuk landed kena tunggu 2 tahun. Dan biasanya kalau rumah under construction ni boleh dapat banyak-banyak diskaun lah kan. Kadang-kadang dapat 7% diskaun bumi, lepas tu developer bagi lagi 2% ke 3% ke, lepas tu free macam-macam, free legal fee, free loan punya legal kan, loan agreement free. Nasib depends pada package lah. Anda kena study, kena shopping around. Okey. Dan biasanya harga agak tinggi sebab developer biasanya digunakan future price. Future price maksudnya katakanlah rumah tu 2009 kan, dia launch, dia quote harga tu sebenarnya adalah rumah tu mungkin patutnya harga tahun 2021 atau 2022. Tapi kita kena bayar rumah tu harga sekarang kan, dengan harga yang pada masa akan datang, kena beli sekarang, cuma dia bagi rebate lah, dia bagi diskaun lah. Okay? So yang tu mungkin kena modal maknanya harga lebih tinggi daripada rumah subsale atau rumah lelong lah kan. Dan sekarang ni kalau nak cari rumah yang murah, rumah baru memang kurang sikit lah kan. Depends kepada strategi anda, kekuatan kewangan anda. Apa yang paling penting adalah bagaimana kita nak re-strategize kita punya planning kan, supaya kita dapat capai matlamat kewangan kita dengan portfolio investment yang kita pilih. Of course bila kita fokus pada undercon ni, kita nak beli rumah undercon, dia ambil masa nak siap. Jadi dalam tempoh 2 tahun atau 3 tahun tu kita kena bayar interest je lah, progress payment, dan tak ada cash flow masuk. So ada 3 jenis yang saya kongsikan, under construction, subsale dengan lelong.
So kalau anda tanya saya dulu mula-mula saya fokus pada under construction, lepas tu barulah saya fokus pada yang under subsale dan delong. Sebab dulu saya punya income tak banyak. Jadi bila income tak banyak, saya beli dulu murah kan, harga 70,000 under construction. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu saya boleh develop saya punya income supaya boleh beli yang lain lah. Jadi bila the moment rumah tu siap boleh sewa, saya pun ada duit lain, boleh beli ya, dengan duit simpanan yang saya simpan tu boleh beli yang lain. Okey. Untuk first house ni, kalau katalah anda belum keluarkan duit akaun 2 kan untuk beli rumah, so anda boleh keluarkan duit akaun 2 untuk beli rumah. Kalau tak pernah, katakanlah rumah pertama anda beli rumah tak keluarkan duit EPF, so rumah kedua atau ketiga anda boleh keluarkan, sebab dia boleh keluarkan. Lepas tu pula duit EPF tu juga, kalau katalah akaun 2 tu dah bertambah, boleh gunakan untuk reducekan kita punya monthly commitment ataupun bayar duit hutang rumah principal. Okay, yang tu agak technical sikit lah, yang tu saya tak nak kongsikan sekarang kan. Saya nak fokus kepada strategi untuk rumah ni pula. Tips dia beli rumah untuk investment ni, pertama sekali fokus pada mass market. Maksudnya jangan beli rumah harga terlalu mahal. Contoh, kalau katakanlah orang sekarang ni average income dalam 4,500, 5,000 kan, ataupun 6,000. Jadi dia boleh maksimum sewa dalam 1,000, 1,500 kan. Bila average sewa 1,000, 1,500, jadi anda tak boleh beli rumah yang harga 500,000, 600,000. Sebab kalau katakanlah anda beli rumah 500,000, 600,000, 700,000, kalau anda nak sewakan kan, takkan anda nak sewakan 3,500. Jadi sedangkan orang punya kemampuan 1,500 hingga 2,000. Jadi rumah yang bagus adalah bawah 400,000. Kalau you dapat harga rumah dalam 300,000, 250,000, even 200,000 lagi bagus. Kalau dapat rumah 150,000 atau 100,000 lagi bagus. Yang tu lagi senang orang nak sewa. Jadi bergantung kepada anda punya strategi. Cuma saya bagi tips, fokus pada mass market sebab senang nak sewakan. Selepas tu kena study median income area tersebut. Dan median income ni maknanya katakanlah minimum berapa, maksimum berapa, tertengah berapa. Katalah orang average kat situ, orang income dia bermula daripada 1,500 hingga 6,000. So tengah-tengah mungkin dalam 3,500, 4,000. So bila 3,500, 4,000, so maksudnya dia punya 30% daripada gaji dia tu akan bayar untuk bayar sewa rumah. So dalam 1,200, 1,300 atau 1,000. Jadi rumah yang anda kena cari adalah dalam anggaran 200,000 hingga 300,000. Okey. Kena study dulu kan. Dan akhir sekali, selain daripada mass market untuk senang sewakan, beli ikut kemampuan. Jangan beli ikut nafsu. You rasa macam cantik semua everything. Sebab kita sebenarnya fokus untuk investment, untuk cash flow ataupun capital gain. Jadi jangan ikut kita punya feeling, alamak aku sukalah rumah ni kan. Rumah yang kita suka belum tentu boleh membeli pulangan yang tinggi ataupun yang baik. Jadi kena belajar betul-betul. Sebab kita fokus pada cash flow first kan. Untuk mula-mula ni cash flow dulu. Sebab kita dapat cash flow tu, kita boleh kumpul untuk beli unit yang lain. Okey, seterusnya, kalau katakanlah anda beli rumah pertama, dah beli. Untuk rumah kedua dan rumah ketiga, ada trik sikit. Ada trik dia. Apa trik dia? Okey, untuk rumah kedua dan rumah ketiga, normally saya suggest pertama, beli rumah ikut harga kemampuan anda. Macam tadilah, ikut kemampuan, dan ikut juga leverage ability. Apa maksud leverage ability ni? Katakanlah you punya income ada lebihan, katakanlah 3,000 atau 4,000 kan? 3,000, 4,000. So berapa? Katakanlah you nak beli rumah harga yang boleh bayar 1,000 sebulan. So 1,000 sebulan maknanya harga rumah 200,000. So kalau macam you ada 4,000, mungkin 1,000 you boleh beli rumah sebiji lagi, rumah kedua, bayar untuk rumah kedua, yang 1,000 lagi boleh untuk bayar rumah ketiga. Jadi rumah ni kena harga 200,000. So kalau ikutkan strategi saya ni kan, you beli rumah second dan third serentak, sebab kita nak buat multiple loan submission kan. Untuk dapat apa? Untuk dapatkan loan to value 90%. Maksudnya you dapat margin loan tu 90% lah kan. So multiple loan submission ni dia agak tricky sikit kan. Yang ni kena discuss separately. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda mungkin boleh contact saya, ataupun anda boleh deal dengan anda punya agent hartanah. Mereka sepatutnya tahu benda ni. Sebab benda ni is so-called tip and tricks dalam kita nak apply loan semua everything. Dan yang ketiga adalah anda kena study rumah yang ada potential rental yield yang tinggi, at least 7% ke atas. Maksudnya katakanlah harga rumah tu dalam 200,000, so 200,000, so maksudnya kalau 200,000 kali 7%
bagi 12. Rumah tu ada potensial untuk disewakan antara 1,100 hingga 1,200 kan. Barulah boleh dapat profit. Kalau tidak kan dia akan jadi negative cash flow setiap bulan. So anda kena top up lah loan. Tapi saya punya strategi, kalau boleh dapat cash flow at least boleh bayar bank balik kan. Tapi kalau tak dapat pun at least 80% lah. 80% saya boleh cover loan. So saya tak adalah top up banyak sangat untuk bayar loan tu kan. Sebab sekarang ni kalau nak cari rumah yang rental yield 7% ke atas ni tak mudah nak dapat lah. Kalau katakanlah ada 10, mungkin 1 atau 2 je yang boleh dapat macam tu. Yang the rest semua mungkin bawah daripada rental yield yang kita nak kan, ataupun bawah daripada installment bank yang kita bayar. Tapi pada saya tak apa, cuma jangan terlalu rendah lah. Kalau ada separuh daripada tu, rasa baik cari rumah lain lah. So untuk bahagian kedua pula demi strategi adalah saya nak share kepada anda adalah ASB investment kan. Sebab pada saya kalau Bumi Putra ni setiap orang kena tahulah kan, sebab ASB ni orang non-Bumi Putra tak dapat kan. Dia tak dapat. Dan kalau kita tengok dia punya track record, sebenarnya dia punya dividen kuat konsisten, dan yang paling penting adalah duit pokok yang kita invest tak hilang maksudnya dia guaranteed by government. Okey, saya nak bagi dua teknik. Pertama, you guna duit saving sendiri kan. Katakanlah seorang individu tu nak invest dekat ESB, so dia gunakan simpanan berkala setiap bulan, dia simpan setiap bulan. Okey, lepas tu setiap tahun kan, cukup masa ESB akan beri dividen kan dalam bentuk percentage setiap tahun pada pencarum ataupun orang yang menyimpan tu lah, yang pelabur. Okey, so ada beberapa option. So pilihan pertama kan, kita boleh rolling dividen yang kita dapat kan, duit dividen yang tu kita invest untuk beli property atau beli saham yang lebih tinggi punya return kan. Tapi of course lah dia akan datang dengan risiko yang tinggi. Contoh you mula boleh gunakan duit dividen tu untuk beli saham-saham di bursa di BSKL. Risiko tinggi tapi kita mungkin boleh dapat return yang lebih tinggi lah. Ini lebih kepada saya panggil diversification. Kita pelbagaikan kita punya investment portfolio. Okey, ini satu cara, maknanya pakai duit sendiri. Option kedua adalah simpan je dividen dalam account tu. Jadi pelaburan pokok akan bertambah, jumlah dividen akan lebih tinggi sebab pokok tinggi, dan teruskan menyimpan sampailah kita nak retire ataupun kita nak pakai duit lah. Okey, selagi tak nak pakai duit, kita simpan je. Itu kalau pakai duit sendiri. What if kalau pakai duit financing, bank kan? Konsep dia macam ni. Katakanlah ini adalah pelabur kan, mungkin anda kan, katalah ini anda. So anda nak simpan dalam ESB kan, anda nak simpan dalam ESB tapi gunakan bank punya facilities. Maksudnya kita pergi apply dengan bank kan, kita mohon pembiayaan dengan bank, kemudian bank akan masukkan duit kan dalam ESB lamsam. Katalah contoh 200,000, dia akan selaput masukkan 200,000, dan kemudian kita kena bayar tiap-tiap bulan pembiayaan ESB itu kepada bank, bayar tiap bulan, dan setiap tahun ESB akan bagi dividen, dan setiap tahun pelabur akan dapat dividen. Okey, so pilihan pertama sama, kita boleh rolling dividen, duit ekstra tu boleh beli property lagi atau penuhkan akaun ESB 2. Untuk pilihan kedua kan, dividen tu kita biarkan berkembang bersama principal kan, pokok itu. So dia akan berkembang. So kalau kita boleh gunakan financial calculator, anda boleh lihat kan perbezaan kalau kita simpan saja, tak keluarkan dividen selepas 30 tahun kan. Kalau kita tengok duit yang kita simpan, asalnya kita buat loan mungkin 200,000 kan, kita buat loan 200,000 kita asalnya. So kita biar selama 30 tahun dengan dividen 7%. Kalau 200,000 beli pada lepas 30 tahun ada 1.5 juta kan, tak termasuk dengan duit pelaburan yang kita rumah tadi tu kan. Kalau katalah anda ada lebihan income, rumah ada 3 biji kan, lepas tu mungkin ESB ada 200,000 kan. Total katakanlah rumah ni besok naik 500,000 dah 1.5 juta. Lepas tu pula you ada lagi ESB 1.5 juta. So anda dah ada 3 juta kan. Bila retire you ada 3 juta, sekurang-kurangnya duit tu boleh digunakan untuk biaya kita punya perbelanjaan masa kita retire. So saya juga tunjukkan kalau anda ada mampu untuk buat second account loan satu lagi 400,000. So 200,000 sebab kita boleh buat dua kan, akaun ESB 1, ESB 2. So ada 400,000, you just imagine lah, selepas 30 tahun ada 3 juta kan, cash 3 juta. So you punya pelaburan hartanah pun ada mungkin 1.5 juta atau 2 juta, bergantung kepada berapa banyak anda belilah. Okey, sebab tu saya cadangkan anda kena start awal. So yang ni saya nak kongsikan sedikit kan, beberapa orang yang dah mulakan buat kan sebelum ni kan, ada yang dah buat
lama, ada yang baru buat. Tapi ini saya tunjukkan lah. So ni dia result yang dia kongsikan kepada saya. Benda ni very simple kan. Kalau anda percaya, anda buat. Kalau anda rasa macam benda ni menyusahkan ataupun tak nak buat, ada cara lain, anda mungkin boleh guna cara lain. Sebab pada saya tak ada satu cara yang paling bagus kan. Dia lebih kepada apa cara yang sesuai dengan anda dan bagaimana anda disiplin untuk konsisten dan disiplin untuk buat apa yang sepatutnya anda buat. So itu saja daripada saya. So kepada anda yang mungkin ada kemampuan kewangan, anda boleh buat strategi apa yang saya kongsikan tadi. Tapi kalau anda rasa macam tak cukup income kan, cukup makan, so anda tak boleh nak buat apa, memang kena tambah income dulu. So untuk sesiapa yang mungkin nak tambah income, nak belajar macam nak tambah income, saya boleh kongsikan kepada anda caranya kan, buat part time kan. Dan saya sebenarnya adalah seorang pengusaha ataupun usahawan takaful, insurans dan takaful semenjak 16 tahun lepas, dan saya buat bisnes ni dah 16 tahun. Alhamdulillah, bisnes berkembang dan daripada duit itulah sebenarnya saya kumpul dan saya kembangkan saya punya portfolio. InsyaAllah kalau sesiapa yang ingin belajar kan, bagaimana untuk tambah income melalui bisnes takaful ni, mungkin ada yang tak minat kan, tapi pada saya it's not about minat tak minat, it's about peluang kan. Saya pun dulu bukannya minat buat insurans atau takaful, tapi sebab saya nampak peluang apa, peluang market yang sangat besar. Kedua, peluang untuk kita develop income kita. So then bila kita ada market besar, maknanya orang ramai yang bukan takaful, jadi market lebih besar dan sekarang ni awareness lebih baik daripada dulu kan. Maknanya ramai orang dah tahu pasal takaful, pasal hibah, pasal medical. Jadi itulah peluang kita untuk memberi khidmat nasihat kepada mereka, dan pada masa yang sama kita dapat upah ataupun komisen daripada hasil yang kita buat lah. So kepada anda yang mungkin ingin mencuba kan, ataupun betul-betul ingin mendapatkan sesuatu pengalaman yang baru dalam karier anda boleh hubungi saya. InsyaAllah saya akan berikan tunjuk ajar sampailah anda berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.